Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Buku ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang belum memilikinya, boleh dimuat turun secara percuma edisi PDF di laman web saya hafizfirdaus.com. Kemudian boleh baca dalam iPad ke dalam phone ke, atau nak cetak sendiri pun boleh. Saya pun cetak sendiri. Atau kalau nak beli edisi cetak yang kemas seperti buku biasa, boleh pesan di Shopee. Saya akan bagi link di bawah ini ya. Boleh pesan kalau yang nak membaca seperti buku saiz biasa. Yang ini buku saiz A4. Okey, jadi ini adalah siri penjelasan. Jika di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang baru masuk, saya sangat-sangat syorkan untuk rujuk daripada siri yang pertama, dari bahagian yang pertama, supaya dapat faham dengan baik apa yang saya jelaskan ya. Baik, kita sekarang masuk dalam bab bid'ah dan bahaya ditimpa fitnah. Di muka surat 159. Kalau edisi PDF yang muat turun dari laman web saya, muka surat 159. Okey, boleh rujuk dalam bab bid'ah dan bahaya ditimpa fitnah. Dan bahaya fitnah ini kita sebenarnya merujuk kepada surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat nombor 63, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati, hendaklah takut orang-orang yang sengaja menyelisihi daripada perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ditakut daripada ditimpa ke atas mereka itu fitnah, atau ditimpa ke atas mereka itu azab yang pedih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini Allah SWT memberi peringatan, memberi amaran kepada kita semua, berhati-hatilah atau hendaklah kita takut. Okey, khasnya orang-orang yang sengaja nak menyelisihi Nabi. Memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Okey, yang sengaja menyelisihi, yelah bid'ah, tapi bid'ah tu macam-macam yang cuba mereka takwilkan, cuba mereka tafsirkan, yang sebenarnya mereka menyelisihi daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah berhati-hati, bimbang jadi timpa ke atas kita, ke atas mereka fitnah, atau kita bimbang, kita takut Allah timpakan ke atas kita azab yang pedih. Okey, saya dengar ada orang mesti dah bisik, ulama yang kata bid'ah tu terbahagi kepada baik dan buruk, hasanah dan dolalah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak bicara lanjut, sila rujuk video-video saya yang lain di mana saya jelaskan apa maksud sebenar para ulama ketika mereka membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah, atau ketika mereka membahagikan bid'ah kepada hukum yang 5, wajib, mamdub, mubah, makruh dan haram. Khasnya boleh rujuk dalam video saya dalam playlist kajian ke atas kajian Ustaz Muhsin Abu Ibrahim ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan fitnah di atas nama ulama. Memang para ulama membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah, tetapi apa yang mereka masukkan dengan bid'ah hasanah itu? Apakah dengan membuat akidah yang baru? Apakah dengan membuat ibadah yang baru? No. Yang mereka masukkan adalah sesuatu yang sangat berbeza ya. Okey, tak apa, panjang pula cerita. Mari kita masuk sekarang ni dalam bab ini yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ayat ke-63 surah An-Nur. Dan di sini saya kemukakan sebuah riwayat ya, sebuah riwayat yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Khalal, seorang tokoh yang wafat tahun 331 Hijrah, yang kemudiannya dikemukakan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijrah, daripada kitabnya Al-Bait ala Inkarul Bid'ah wal Hawadis. Kitab ni tak silap saya telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atas judul Bid'ah yang dibungkus dengan hadis palsu. Kitab ini
di sisi para pencinta bid'ah, anda tidak akan temui mereka mengemukakan, mereka menakal daripada kitab ini, menukil daripada kitab ini apa-apa kecuali satu bahagian saja. Apabila Imam Abu Syamah berkata bahawa antara contoh bid'ah hasanah yang baik ialah sambutan maulid, yang itu saja mereka nukil. Yang lain-lain itu jangan cerita. Padahal tuan-tuan dan puan, Imam Abu Syamah ni imam dalam mazhab Syafi'i. Dikatakan juga guru kepada Imam An-Nawawi, dan beliau menulis sebuah kitab khas yang menerangkan tentang bid'ah. Di bahagian awal, bab awal, beliau memang menerangkan bahawa bid'ah ini ada yang terpuji dan tercela. Kemudian beliau memberi contoh-contoh apakah bid'ah yang terpuji itu. Ia semua dalam urusan-urusan dunia yang membantu urusan agama dia. Saya telah menterjemahkannya secara penuh. Apa yang beliau maksudkan dengan bid'ah hasanah itu dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Sila rujuk di sana ya. Tapi yang menarik dalam buku ini, Imam Abu Syamah, beliau mengkritik bid'ah-bid'ah dalam ibadah yang asalnya orang buat kerana sesuatu hadis, padahal hadis itu palsu. Tidak sekali-kali beliau menggunakan alasan ataupun penghujahan ini bid'ah hasanah ke atas ibadah-ibadah tersebut. Padahal ibadah-ibadah tu sebahagiannya ada yang diamalkan oleh orang kita sekarang ni. Bila kita tegur, mereka kata apa? Apa salahnya ini bid'ah hasanah? Kan Imam Nawawi Imam Syafi'i dah bahagikan bid'ah tu kepada terpuji dan tercela. Okey, padahal yang dimaksudkan bukanlah sedemikian ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Imam Abu Syamah, imam dalam mazhab Syafi'i, dalam bukunya ini beliau telah mengkritik ibadah-ibadah yang berdalilkan hadis-hadis, tetapi hadis itu adalah palsu. Beliau mengkritiknya. Beliau tidak berkata tak apa nak buat sebab ia hasanah. Beliau tidak berkata demikian ya. Apa yang beliau masukkan dengan bid'ah hasanah ada saya jelaskan dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Baik. So Imam Abu Syamah dalam bukunya tersebut mengemukakan sebuah kisah daripada Muhammad bin Dahab bahawa seorang lelaki datang menemui Imam Malik bin Anas. Okey, Imam Malik pengasas mazhab Maliki, wafat tahun 179 Hijrah. Lalu bertanya dari manakah dimulakan ihram. Imam Malik menjawab daripada mikat-mikat yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sendiri memulakan ihram daripadanya. Lelaki itu bertanya lagi, jika aku memulakan ihram dari tempat yang lebih jauh daripadanya, okey tak lagi jauh? Malik menjawab, aku tidak menemui hadis yang mensunnahkan demikian. Lelaki itu bertanya lagi, apakah kamu membenci yang sedemikian itu? Imam Malik menjawab, aku benci fitnah yang akan menimpa kamu. Lelaki itu bertanya lagi, apakah aku akan ditimpa fitnah padahal aku hanya menambah kebaikan? Macam orang kita punya hujah pula. Orang kita ikut dia ke? Sebab ini berlaku kurun zaman salaf dulu ya. Orang kita pun, apa salahnya takkan ditimpa fitnah? Saya nak buat baik ni, saya nak buat hasanah ni. Okey, Imam Malik menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apakah fitnah yang lebih besar? Kata Imam Malik ya, apakah fitnah yang lebih besar daripada tindakan kamu yang menentukan mikat yang lebih jauh yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan-puan, mirip tak dengan hujah orang-orang pencinta bid'ah sekarang ini? Apa salahnya? Kan lagi bagus. Yelah, Nabi tetap mikat situ. Nabi tak kata tak boleh buat mikat lagi jauh. Lagi jauh, lagilah bagus. Hasanah tu, kan? Jadi Imam Malik berhujah membetulkannya sebab itu sudah dikira menyelisihi. Ya, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menetapkan mikat-mikat itu tidak pula berkata, ini mikat jangan buat yang lain, ini mikat jangan ambil yang lain, ini mikat jangan. Bagi dia tak sebut demikian. Bagi dia kata saja, ini mikat bagi arah ini mikat bagi penduduk arah ini, itu mikat bagi penduduk arah itu.
Itulah perintahnya, itulah siapa yang nak buat lain sudah dikira menyelisihi Rasulullah SAW, sudah dikira masuk dalam ayat 63 surah An-Nur, ya, sudah termasuk dalam amaran ayat 63 surah An-Nur itu. Dalam satu riwayat lain, Imam Malik setelah membacakan ayat itu berkata, dan apakah fitnah yang lebih dahsyat daripada anggapan kamu bahawa apa yang kamu pilih untuk diri kamu sendiri adalah lebih baik berbanding Allah dan Rasulnya. Aduh, ini Imam Malik tahu yang wafat tahun 179 Hijrah. Beliau berhujah seperti mana yang kita menegur dan membetulkan orang-orang pencinta bid'ah sekarang ni. Mereka selalu berkata, apa salahnya ia lebih baik, apa salahnya lebih baik, apa lagi fitnah lagi teruk apabila kamu menganggap apa yang kamu buat itu lebih baik daripada apa yang ditetapkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil iktibar, ya, perkara ini daripada awal lagi. Ya, Imam Malik telah menegur, bukan sebarangan orang ni. Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau sendiri telah berkata, dan apakah fitnah yang lebih dahsyat daripada anggapan kamu bahawa apa yang kamu pilih untuk diri kamu sendiri itu lebih baik berbanding Allah dan Rasulnya. Sama juga kita boleh guna ayat tadi, ayat 63 surah An-Nur. Kita boleh guna kata-kata Imam Malik ini untuk menegur orang-orang yang mencinta bid'ah. Apakah kamu tidak takut? Kamu sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut daripada, apakah kamu tidak takut daripada ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih? Apakah kamu menganggap diri kamu ni lebih baik daripada Allah dan Rasulnya, ya? Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga juga para pencinta bid'ah yang mendengar, yang menonton video ini mengambil iktibar daripada ayat ini, mengambil iktibar daripada kata-kata Imam Malik ini, ya. Baik, terhadap ayat ini apa penjelasan lain pula? Saya nukil di sini daripada penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang masyhur, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir bagi ayat 63 surah An-Nur. Mari kita sama-sama membacanya. Beliau berkata, wa qawluhu falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi ay an amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Firman Allah SWT, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah takut, bermaksud menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek jalannya, manhajnya, jalurnya, sunnahnya dan syariatnya. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama waqafa zalika qubila wa ma khalafahu fahuwa mardudun qailihi wa fa'ilihi kainan ma kana. Maka semua perkataan dan amalan hendaklah ditimbang dengan perkataan dan amalan Rasulullah. Apa yang selari, maka diterima, dan apa yang menyelisihinya, maka ditolak. Baik perkataan mahupun perbuatan siapapun orang itu, baik tokoh yang besar ataupun orang awam. Kama sabita fi sahihaini wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini sebagaimana yang sabit daripada dua kitab yang sahih, yang ini Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kitab yang selain daripada dua itu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membuat satu amalan, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas urusan kami, maka ia tertolak. Ya faliyahzar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasuli batinan aw zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin.
Yang ini, hendaklah orang yang menyelisihi syariat Rasulullah secara zahir dan batin berhati-hati dan takut akan ditimpa fitnah dalam hati mereka dalam bentuk kufrin au nifakin au bid'atin, dalam bentuk kekufuran, kemunafikan atau bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini ayat 63 surah An-Nur ini sangat jelas memberi peringatan, memberi amaran kepada saya dan tuan-tuan dan seluruh umat Islam. Jangan kita sengaja menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tekankan sengaja, kenapa? Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu, dan orang yang tidak tahu hukumnya berbeza. Sila rujuk video saya yang lain berjudul buat bid'ah dolalah tetapi mendapat pahala, ya. Ada kes yang spesifik bagi orang yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya tidak tahu. Adapun bagi orang yang tahu, orang yang telah sampai kepadanya penjelasan, telah diluruskan apa-apa salah faham, tetapi dia sengaja memilih untuk menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang kata, tetapi Allah yang kata dalam Al-Quran, dalam ayat 63 surah An-Nur, berhati-hatilah, takutlah dibimbangi, ditimpakan. Siapa yang timpa? Allah yang menimpakan fitnah ke atas kalian, atau mereka tu ditimpa dengan azab yang pedih. Maka tuan-tuan dan puan-puan, peringatan apa lagi yang hendak menyebabkan kita ni insaf, ambil iktibar dan menjauhi semua bid'ah-bid'ah, baik dari aspek akidah maupun dari aspek ibadah. Kita kena ingat juga, ya, firman Allah itu menyelisihi perintah Rasulullah. Maknanya apabila Rasulullah dah ajar zikir begini, jangan menyelisihi nak buat zikir lain. Jangan buat alasan, ya, Rasulullah ajar zikir macam tu, tapi Rasulullah tak kata tak boleh buat zikir macam ni. Itu dah masuk dalam kategori menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengajar sekian zikir. Jangan pula buat alasan yang itu zikir tu hanya untuk orang yang kuat seperti Rasulullah. Kita orang awam nak amalkan ia berat, maka kita buat zikir-zikir lain. Itu dikira sudah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menetapkan bahawa Allah ada tangan, dan sifat tangan itu hanya layak dengan ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Siapa pula lah kita ni nak menyelisihi apa yang Rasulullah telah jelaskan itu dengan berkata itu bukan tangan, tetapi itu kuasa lah, itu rahmat lah, sebagaimana kita tukar, lalu kita menyesatkan pula orang yang beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak payah tunggu untuk berkata, ya, Rasulullah buat macam ni, tapi Rasulullah tak kata pun macam tu. Tak. As long as you are doing something different, you are already in the ayat of 63 surah An-Nur. Asalkan anda buat sesuatu yang berbeza, anda telah menyelisihi Rasulullah dan anda masuk dalam amaran yang ditujukan oleh ayat 63 surah An-Nur ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menasihati tuan-tuan dan diri saya sendiri, janganlah menyelisihi, je. Apakah kita tidak bimbang ditimpa fitnah yang seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir tadi, dalam bentuk kekufuran, kemunafikan ataupun bid'ah yang masuk dalam diri kita ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita ambil iktibar daripada ayat ini. Ayuh kita memberi nasihat, teguran kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin telah pun terjerumus dalam bid'ah. Mereka tidak tahu bahawa mereka ni sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini saja dulu. Dalam video seterusnya saya akan jelaskan pula macam mana fitnah tu pula, macam mana yang sampai boleh jadi kekufuran, kemunafikan dan bid'ah yang ada dalam diri seseorang itu. Itu saya akan jelaskan dalam video seterusnya pula. Kita sambung daripada buku ni, ya. Sementara itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayat apa tadi? Ingat ya? Ayat 63 surah An-Nur, rangkap yang kedua, the second half itu. Hafal dan ayuh kita menggunakannya sebagai nasihat kepada diri kita dan juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita dan sesama umat Islam.